Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Firdaus bin Anur Baca, pemegang kad metrik bernombor D20910903005. Video hari ini bertajuk Perbandingan epistemologi antara Barat dan Timur. Maksud epistemologi: kelahiran dan perkembangan ilmu berhubung rapat dengan teori dan asal-usul ilmu yang disebut sebagai epistemologi. Epistemologi memperincikan teori bagaimana sesuatu ilmu itu lahir, permulaan sesuatu ilmu, bagaimana timbul sesuatu ilmu, dan bagaimana ilmu itu dibangunkan. Epistemologi sesuatu ilmu mempunyai landasan dan tapak tertentu yang membolehkan ilmu berdiri teguh, berkembang dan membentuk perspektif seseorang tentang sesuatu. Asas epistemologi ini juga telah menyebabkan perbezaan pandangan di antara Barat dengan Timur. Perbezaan epistemologi sejarah Barat dan Timur. Falsafah epistemologi sejarah dari Barat berkaitan dengan aliran empirikal yang menyentuh pengetahuan diperolehi dengan panca indera dan aliran rasionalisme yang menjurus pengetahuan akal sebagai kaedah sumber dalam memperolehi ilmu pengetahuan. Secara asasnya, konsep epistemologi Barat dapat dibahagikan kepada dua aliran, iaitu aliran empirikal dan yang kedua aliran rasionalisme. Falsafah epistemologi sejarah dari Timur pula mempunyai hubungan dengan aliran ilmu wahyu, iaitu agama Islam, Kristian, Yahudi dan aliran intuinisme yang merangkumi daya pemikiran manusia yang melebihi daya fikiran manusia biasa, terutamanya menyentuh berkaitan kaedah memperolehi sesuatu ilmu. Secara jelasnya dapat dibahagikan dua aliran utama konsep epistemologi sejarah dari Timur, iaitu aliran ilmu wahyu dan aliran intuinisme. Aliran Barat menolak nilai agama. Aliran Barat hanya mementingkan kepada penggunaan akal yang rasional serta menolak secara langsung penggunaan nilai agama dan kepercayaan tauhid di dalam agama Islam, Kristian dan Yahudi. Ini menyebabkan penolakan penafian data maklumat empirikal sekiranya pemikiran intelek menafikan kewujudan maklumat empirikal, terutamanya berkaitan dengan perkara gaib, mistik dan perkara-perkara atau isu yang tidak mempunyai koleksi penyelidikan yang lengkap. Ini dapat dikesan dengan kisah-kisah sejarah yang termuat dalam kitab-kitab utama agama samawi di dunia, seperti Al-Quran, Injil dan Taurat. Taklif penggunaan akal yang berlebihan menyebabkan penggunaan kaedah penyelidikan dan pengkajian saintifik dilakukan dan disahkan dengan penggunaan akal serta panca indera manusia yang melakukan pengkajian mengenai sesuatu ilmu pengetahuan, termasuklah di dalam bidang sejarah. Bidang penyelidikan yang dipentingkan berkaitan dengan cara-cara sejarawan menggambarkan atau mengklasifikan bahan, kaedah-kaedah penyampaian kepada hipotesis atau kesimpulan, rumusan dan tafsiran serta berhubung antara sejarah dengan bentuk-bentuk penyelidikan yang lain. Wujudnya aliran skeptisme di Barat. Aliran skeptisme wujud di Barat diakibatkan dari hanya bergantung dengan kebolehan panca indera semata-mata dan penggunaan akal sahaja tanpa mempunyai nilai roh keagamaan atau ilmu wahyu. Ini menyebabkan sejarah muktamad yang disimpulkan dari data sumber pertama yang diperolehi dari pengamatan panca indera dan akal dianggap tidak mampu mempunyai asas yang teguh dan setiap masa boleh dikritik dari segi ketepatannya. Contohnya,
yang boleh dilihat dari segi penubuhan artifak di kawasan makam-makam Raja Mesir Purba, piramid, yang tidak muktamad dari segi penulisan pensejarahannya berbanding sejarah yang terrakam dalam Al-Quran berkaitan sejarah Raja Mesir Purba, Fir'aun di zaman Nabi Musa AS yang diturunkan sebagai wahyu dan tercatat di dalam Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW. Golongan ini cuba menimbulkan skeptikal terhadap kepercayaan beragama. Golongan ini merujuk pada golongan ilmuwan barat yang memulakan aliran yang cuba menjauhkan dari sumber-sumber utama berasaskan wahyu. Beberapa ilmuwan yang dikesan mengambil kaedah skeptikal adalah Descartes 1596 hingga 1650 Masihi dan Leibniz 1685 hingga 1753 Masihi. Golongan inilah yang menimbulkan anjakan paradigma dari keutuhan kepada sumber wahyu kepada sumber akal semata-mata di barat. Konsep kebenaran. Aliran barat menekankan dalam konsep kebenaran sesuatu ilmu pengetahuan berdasarkan logika formal yang dibawa oleh pemikiran Plato dan Socrates. Ini ditambah dengan teori pertalian, teori kesepadanan dan teori non-deskriptif. Secara amnya, tradisi barat melihat pada penggunaan akal dan panca indera dalam menentukan kebenaran sesuatu sumber ilmu pengetahuan dan menolak penggunaan ilmu wahyu dan ilmu agama seperti Islam, Yahudi dan Kristian. Manakala tradisi Timur yang amat dipengaruhi oleh amalan keagamaan dan kepercayaan agama menilai kebenaran atau ketepatan sesuatu ilmu pengetahuan mestilah bersumberkan ilmu wahyu. Ilmu pengetahuan perlu diselarikan dengan kebenaran yang sahih dan tidak terkeluar dari sumber utama iaitu kitab Al-Quran, Injil dan Taurat. Sumber wahyu tidak syak lagi merupakan sumber pengetahuan yang terpenting dalam tradisi agama-agama besar yang tumbuh di timur, khususnya agama langit samawi seperti agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Sumber sejarah dan sumber wahyu. Secara amnya, sumber sejarah bagi aliran barat amat menitik beratkan sumber empirikal, iaitu sumber berbentuk, sumber tulisan dan sumber lisan. Kaedah ini menimbulkan metodologi dalam penyelidikan berkaitan ilmu pensejarahan dan tulisan-tulisan akademik mengenai sejarah dunia manusia. Penyaringan dari segi heuristik pada peringkat pertama dan kritik pada peringkat kedua dan akhirnya menjurus kepada penggunaan akal sebagai peringkat terakhir. Dalam mendapatkan sumber-sumber rasional mengikut aliran barat, yang teramat menekankan kepada bidang penyelidikan dan memperolehi keputusan mengenai sesuatu bidang ilmu pengetahuan. Secara amnya, dalam tradisi aliran timur, ia amat menekankan kepada sumber wahyu akan menilai mengikut acuan kitab agama masing-masing. Sebagai contoh, agama Islam dengan 6,600 ayat di dalam Al-Quran, kisah-kisah sejarah yang unggul tercatat di dalamnya seperti peristiwa Nabi Musa AS dengan Fir'aun di Mesir Purba yang menyaksikan orang-orang Israel berpindah secara besar-besaran dari Mesir ke Sinai. Al-Quran dinyatakan mempunyai 4/5 isi kandungan mengandungi peristiwa sejarah. Malahan kitab agama seperti Taurat dan Injil mempunyai peristiwa sejarah yang hampir bersamaan di antara satu sama lain. Contohnya, cerita sejarah berkaitan riwayat hidup Nabi AS yang terpilih, Nabi Ibrahim AS,
Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Secara umumnya, perbandingan yang ketara dapat dilihat dari aliran-aliran yang dibawa oleh warisan Barat dan Timur. Dari segi perspektif epistemologi ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah dan falsafah sejarah, kitab klasik Ramayana, Mahabharata dan Bhagavad Gita dalam tradisi pensejarahan India amat berkaitan rapat dengan kepercayaan agama Hindu, manakala dalam agama Islam Sejarah adalah bersifat universal serta tidak tertakluk kepada ruang atau waktu tertentu yang memberi maksud kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengawal dan menentukan keseluruhan perjalanan pensejarahan dunia ini. Ini bersamaan dengan nilai tradisi golongan Kristian yang diasaskan oleh St. Augustine yang mencetus pengaruh agama dalam proses ilmu pengetahuan berkaitan sejarah, di samping kepercayaan golongan penganut agama Yahudi berkaitan dengan kitab Taurat yang memuatkan banyak kisah pensejarahan silam berkaitan masyarakat Yahudi. Berbeza dengan perspektif aliran Barat yang mengutamakan kaedah penyelidikan saintifik dan penggunaan akal serta panca indera dalam menilai buktamatnya sesuatu bidang ilmu pengetahuan dari segi kesahihannya. Pengaruh sekularisme dan materialisme dan etis jelas mempunyai pengaruh dalam aliran perspektif Barat dari segi falsafah epistemologi sejarah. Ini menyebabkan kemunculan tokoh-tokoh empirisme seperti John Locke 1632 hingga 1704 Masihi, David Hume 1711 hingga 1776 Masihi dan tokoh-tokoh materialisme conception of history seperti Karl Marx 1818 hingga 1883 Masihi yang menyumbang kepelbagaian kepincangan sosial kemasyarakatan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan pensejarahan Barat yang memenuhi dunia di zaman moden.